Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Hari ini kita bersiaran langsung dari 3M Auto Workshop Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. Hari ini kita nak kongsi kereta Wigo pula. Hari itu yang kita cerita hari itu di Max I-Tech. Hari ini kita kongsi isu berkenaan dengan temperature macam mau naik lah, tapi belum naik lagi, dan aircon tidak berapa sejuk. Lebih kurang sama juga masalahnya di Max I-Tech yang kita buat hari itu, yaitu masalah prevent. So apa yang kita mau kongsi di sini, bagaimana kita sebagai pengguna mau alert tentang benda ini, yang mana kita mau mengenal pasti, ya, macam mana kita nak tahu prevent tu okey kah tidak okey, minyak silikon tu habis kah tidak habis. Ini kereta ini ada satu Wigo. Problem dia hampir sama dengan di Max hari itu, cuma hari itu kita tidak buat penggambaran sebelum. So mungkin orang tidak dapat bayangkan macam manakah yang dikatakan prevent tu. Okey, prevent tu maksudnya yang ini ya. Ini kipas nih. Kipas yang berpusing, maksudnya dia tidak menggunakan motor fan motor. Dia menggunakan belting untuk pusing. Okey. Ini kita nak belajar hari ini macam mana kita nak menguji prevent okey kata okey. Dan kita kena faham bahawa prevent ni apa fungsinya, kipas ni apa fungsi dia. Fungsi dia adalah menyejukkan radiator dan juga menyejukkan kondenser. So radiator tu di sini. Ini radiator. Ini sebut radiator. Yang depan ini, bawah ni sebut kondenser. Ini kondenser. So sekiranya kita biarkan, walaupun sekarang ini tidak naik temperature, tetapi efeknya akan menyebabkan enjin akan naik temperature untuk jangka masa panjang jika dibiarkan lama. Dan sekarang tanda-tandanya sudah berkurangan. So yang pertama kita akan bahas macam mana nak tahu prevent itu perlu ditambah minyak ataupun ada masalah sudah, yaitu putaran kipas tidak kuat. Apabila kipas tidak kuat, radiator akan panas dan aircon tidak akan sejuk. Kenapa? Sebab aircon ada kondenser, dan kondenser itu duduk bersebelahan dengan radiator, dan sebelah radiator itu pula ada kipas yang disebut sebagai prevent. Jadi bila prevent ini bermasalah, aircon pun masalah, enjin pun jadi masalah. Cuma penggambaran I-Tech hari itu tidak dapat ditunjukkan bagaimanakah yang dikatakan prevent itu bermasalah. So hari ini kita akan tunjuk untuk kereta Wigo. So sebelum kita membuat apa-apa kesimpulan, apa-apa part kita tukar berkenaan dengan aircon ataupun enjin, kena pasti kipas dahulu berpusing laju ataupun tidak mengikut putaran RPM. Masalahnya sekarang Wigo ni, kita respon sama juga kipas dia. Sepatutnya makin kita race makin laju lah. Okey, langkah pertama untuk mengenal pasti masalah prevent tu ada masalah, tidak kuat putaran dia. Walaupun kita nampak sekarang berpusing, coba sini kameramen. Kita nampak dia berpusing kan. Tetapi kita tidak tahu dia punya pusingan ini ikut RPM yang betul kah tidak. Sepatutnya logiknya makin di race makin kuat. So kita akan uji dia, bagaimanakah kekuatan dia. Prevent itu okey kah tidak okey. Langkah pertama, kita ada tisu di sebelah kanan saya ni. Kita tengok ya, kita tengok sini angin dia ya. Kita tengok angin dia. Okey, sekarang kita akan satu orang akan race lah. Satu orang akan race. Okey, coba race. Kita tengok kekuatan angin dia. RPM dia berapa? Tengok RPM. Tengok. Lepas race. Okey. Kau race kah, kau tidak lepas race kah, angin dia lebih kurang saja. Kau race tidak race sama saja, lebih kurang sama. So ini menunjukkan prevent itu sudah bermasalah. Itu langkah pertama kita cek. Langkah kedua kita matikan enjin. Okey, bila kita matikan enjin, kipas yang bagus, yang fit, dia punya kipas ni minyak silikon cukup. Bila kita open enjin, kipas akan turut berhenti. Tengok ni ya, blade dia. Nampak ya blade dia? Nampak blade? Okey. Okey, blade ni. Okey, ini blade dia. Nampak ya? Okey, berpusing kan blade dia ni. Okey, ini blade dia berpusing. Tapi ikut yang logik, bila enjin berhenti, sekarang enjin jalan enjin berhenti, patutnya kipas tu berhenti. Sekarang ni kita sebelum buat, kita tengok apa perbezaan dia. Okey, coba off kan enjin. Kipas still masih jalan, enjin dah stop. Okey, coba start lagi satu kali untuk nampak lebih jelas. Dia nak start pun susah. Okey. Sekarang kita tengok Okey, coba off-kan enjin. Langkah kedua ialah bila kita off-kan enjin, kipas still masih berjalan dalam berapa second. Okey, coba off enjin. Enjin dah mati, kipas masih jalan lagi.
Maknanya prepen dah loose, minyak dah tiada. Oh, itu langkah kedua. Langkah ketiga, ya kita langkah ketiga, kita akan pegang ini prepen. Kita pegang prepen. Kalau minyak dia bagus, ini prepen ini kita pegang, dia keras tahu, ini lembut, nampak? Lembut. Ini langkah ketiga untuk cek lembut. Bila dia lembut, maknanya tidak kuat lah. Ni lembut dia. Okey, itu langkah ketiga. Langkah keempat, langkah drastik lah, langkah agak mencabar sikit. Okey, coba start enjin, langkah terakhir Okey. Langkah terakhir. Okey, sekarang ni langkah keempat untuk mengetahui prepen tu okey ke tidak. Kalaulah kita pegang ini kipas, kita boleh tahan dalam keadaan enjin jalan. Coba kasih tengok tu enjin jalan. Berpusing enggak belting tu? Enjin jalan kan? Kipas jalan. Saya boleh tahan tu kipas. Kipas saya boleh tahan. Enjin dalam keadaan kita boleh jalan, dia boleh, kipas kita boleh tahan. Jadi menunjukkan prepen sudah masalah, minyak sudah tiada. Maksudnya kekuatan kekuatan kipas itu sudah tidak kuat membuang haba radiator dan juga kondenser. Jadi bila kita hidup aircon, memang aircon tidak berapa sejuk. Jadi kita boleh tahan. Kalau minyak ini kita isi, putus jari ini kalau kita kasih letak begini. Tapi ini minyak sudah tiada. Ini langkah 4. Yang pertama, uji melalui kertas tadi, kita respon sama saja. Yang kedua, kita matikan enjin, still kipas berjalan. Langkah ketiga, kita tadi? Langkah pertama tadi kita rest, tidak kuat. Langkah kedua, kita matikan enjin, kipas masih jalan. Langkah ketiga, kita pusing secara tangan begitu, dia lembut. Kita pusing-pusing tapi mati enjin lah. Yang keempat tadi kita tahan tu blade seperti ini. Gitulah, kita boleh tahan, tapi itulah cara-cara yang kita boleh istilahnya kita boleh mengenal pasti masalah ni. So, kita akan pause ni, kita akan pause dulu. Selepas kita servis tambah minyak silikon, kita tengok apakah perbezaan dia. Okey, itu saja. Sekian, kita akan sambung lagi untuk mengurangkan duration dia. Kita akan buka dan kita akan sambung ini video. Tolong pause dia dulu. Pause dah. Okey, Assalamualaikum. Ini sekarang inilah prepen dia. So, nanti tolong rakam dulu sekejap. Okey, prepen ni kita sudah buka daripada karbon. Inilah namanya prepen. So, untuk keluar mau masukkan minyak di dalam ni, kena buka ni blade dulu 4 biji nut. 1 2 3 4. Ini kita dah buka sedia. Kita just tanggalkan 1 2 3 4. Kita buka dia. Kita tanggal. Lepas tu dia ada nut screw, ada lebih kurang 8 1 2 3 4 5 6 7 8 So kita buka, ini kita dah buka sedia untuk mengurangkan duration terlalu panjang. Okey, 8 biji nut kita bukakan. Kita akan nampak sama-sama bagaimana keadaan minyak silikon tadi tu. Okey. Ini kita buka 8 biji ya. Okey, kita buka 8 biji. Lepas tu kita tengok, kita boleh angkat ya. Kita ketuk sikit lah tadi fit, kita angkat dia pelan-pelan ya. Kita angkat dia. Kita angkat dia pelan-pelan lah. Okey, kita masukkan okey. Alright, yang paling penting kita tengok kosong minyak ni kosong ni, nampak ni, kosong ni. Ini kosong. 1 2 3 4 kosong. Ini minyak dia kosong ni yang menyatakan dia free ya. Kita tengok kita pusing bawah ni nampak. Jadi caranya kita masukkan dia sampai dia penuh ini 4 lubang. 1 2 3 4 lubang ni. So kita masukkan lah ya. Kita potong ni minyak silikon, kita masukkan lah. Kita masukkan dia. Ya. Okey. Kita masukkan. Ini minyak silikon ni penting untuk sistem prepen tu berfungsi dengan istilahnya orang bilang, berfungsi dengan baik lah. Ya, kita tengok dia berfungsi dengan baik. So kita isi dia. So biasanya 4 botol kecil ni cukup. Biasanya 3 pun cukup, bergantung kepada berapa banyak dia kering lah. Kalau dia banyak kering, banyaklah kena tambah. Yang penting kita isi lubang-lubang ni. Kita isi lubang ni. Lepas tu kita tunggulah dia penuh. Kita biarkan dia penuh. Okey. Kita biarkan dia penuh gini.
Lepas tu kita biasa 4 botol ataupun 3 botol cukup, tapi tengoklah kalau dia kering banyaklah kena isi. Okey. Alright. Saya 3 ini sudah 2. So ini baru kah? Oh, ni. Okey, ini kita ini yang ketiga. Lepas tu kita potong, kita tambahkan dia. Kita tambahkan ni sehingga dia penuh lah. Dia penuh. Setelah dia penuh, okey, kita masukkan ni sampai dia penuh lah. Okey. Alright, kita tengok dia sampai penuh. Biasanya 3 botol setengah ataupun 3 botol pun cukup sudah ni. Ya. Kita akan tekan dia sehingga ini benda ni dia akan masuk semualah. Penuh semua lubang-lubang dia. Setelah itu kita akan pusing dulu dia. Jangan dulu terus masukkan. Pusing dulu. Okey. Setelah dia penuh, kalau dia masih kurang lagi lubang-lubang ni, kita akan tambah lagi, tapi setakat ini dia sudah penuh. Sekedar sudah penuh. Kita tengok dia penuh sudah. Okey. Dia penuh penuh. Kita jangan terus stop dulu, belum lagi. Kita ambil ni, kita pusing sikit dia. Pusing sikit untuk dia fitkan semualah. Pusing dia macam tu. Pelan-pelan. Okey. Kita pusing gitu. Alright. Lepas tu kalau dia kurang lagi, kita tambahlah. Ini macam kurang sikit lagi lah. Kita tambah sikit lagi. Okey. So kita tambah sikit lagi. Okey. Kalau dia kurang, kita tambah sikit. Jangan terlalu banyak, nanti dia muntah. Okey, tambah sikit. Sikit lah. Right. Yang penting konsep dia, kawasan sini dia penuh. Lubang ni penuh. Setelah kita pusing lah. Dia penuh. Okey, lepas tu kita ambil tisu untuk kita pasang balik. Dan yang paling penting ketika pemasangan silikon oil ni, pastikan ni benda getah ni dia tidak mati ya. Macam mana kita mau tahu bila kita tekan begini dia kenyal? Maksudnya takut nanti minyak silikon tu akan terkeluar. So setelah penuh macam ni, okey, kita akan bersihkan di tepi ni dan kita akan pasang balik lah. Kita akan pasang balik macam mana asal dia. Coba minta tolong tisu dulu. Okey, kita akan bersihkan. Kita ambil ni tisu ni, kita lap dulu. Kita lap, bersihkan, takut ada kotoran-kotoran kan. Kita buat begitu. Lepas tu satu orang kasih bersih juga di bawah sini. Satu orang ni celah-celah dia. Bersih. Lepas tu boleh pasang lah. Kita bersihkan supaya takut ada pasir-pasir. Ya. Okey. Alright. Sudah ini kita tekan ni. Alright. Yang penting di sekarang ini o-ring ni jangan ada dia pecah lah. Jangan dia pecah ataupun dia mati. Jangan kita tahu mati, kita tekan ni dia masih lembut nah. Ini masih kenyal lagi, masih maksudnya boleh masuk. So kita boleh masukkan lah. Alright. Okey, boleh masukkan. Okey, masukkan dia. Okey, kasih ngam semua natnya dia. Okey. Kasih ngam pelan-pelan tekan ya, kasih rata dulu. Goyang-goyang sambil tekan ya. Alright. Kasih rata center. Okey, baru masukkan nut. Masukkan nut ratanya dulu. Itu skru dia. Ambil itu skru. Okey. Screwdriver. Okey, sekarang ni dia akan pasang 2 biji nut saja dan post dia sebab takut duration terlalu panjang. So pasang 2 biji nut sini supaya dia tidak jalan dulu. So pastikan nut ini kita masuk rata. Jangan nut itu tidak sama rata, jangan kasih ketat dulu. Bagi dia rata dulu. Ya, bagi rata macam ni. Supaya dia center semua itu. Ya. Bagi rata dulu. Okey. Okey, buat dulu bentuk X kah? Okey. Alright. Post dia. Okey, assalamualaikum. Sambungan tadi ya, selepas kita ganti minyak silikon, tambah minyak silikon oil. So kita mau tengok apakah hasil daripada prevent yang sudah okey. Yang pertama, saya sudah cakap tadi, kipas tidak kuat. Macam mana kita tahu kipas tidak kuat? Bila kita matikan dia
Enjin dia still masih pusing. Yang kedua, angin tidak kuat. Yang ketiga, kita pusing pakai tangan, dia keras. Ketika enjin hidup. Dan yang keempat, kita boleh tahan pakai tangan lah. So sekejap kita ini selepas ya, boleh kita tengok sini sampai sarung tangan dulu. Oke, hari ini kita akan tengok. Kameramen mungkin daripada sebelah sini boleh tengok. Ini ketika selepas kita ganti ya, ketika idling. Ini setelah kita tambah minyak lah. Setelah kita ganti minyak. Ya, ini ketika idling saja. Setelah kita tambah minyak, apa yang terjadi? Oke, sekarang kita rest. Apa bezanya tadi dengan sebelum dan selepas? Ya, boleh nampak kameramen ini kipas satu orang? Boleh nampak? Dapat? Oke. Next sudah apa? Ini ketika idling Oke. Nampak Oke, tengok sini. Oke, stop. Oke, itu yang pertama. Ujian pertama yaitu angin kuat. Ketika idling, dia slow. Ketika dia rest, dia akan makin laju. Oke, step kedua. Oke, matikan enjin. Ketika kita matikan enjin, mari kamera tuh. Kita tengok yang kita cakap tadi. Ketika mati enjin, yang bagus dia mesti blade tuh akan berhenti. Kalau enjin mati, blade mesti berhenti. Sekarang coba off-kan enjin. Tuh berhenti terus. Itu ciri-ciri kedua, dia terus berhenti. Oke, start lagi satu kali, kita tengok perbezaannya. Oke, matikan enjin. Kipas mesti berhenti ketika enjin mati. Oke, stop. Alright, dia berhenti. Oke, itu yang kedua. Oke, yang ketiga. Ini jangan start. Yang ketiga, kita boleh pusing pakai tangan untuk kita mengetahui. Nih, kita pusing begini dia keras. Kita pusing begini dia keras. Itu menunjukkan minyak dia silikon. Oke, itu langkah mengenal pasti masalah lah. Ini keras Oke, langkah keempat yang berbahaya yaitu kita start dia. Tapi kita tidak boleh tahan sebab ini sudah boleh putus jari ya. Coba start. Coba start Kita start tengok. Oke. Ini kita tidak berani tahan Tidak boleh tahan Tangan akan luka, putus jari kalau tahan dalam keadaan begini. Tak boleh tahan. Jadi ini 4 langkah untuk mengenal pasti prepen oke kah tidak. Prepen yang bagus, enjin akan sejuk, aircon jadi sejuk. Sebab itu kena jaga prepen. So jangan ganti dulu bila aircon tak sejuk, kena ganti kompresor lah, kena ganti tambah gas lah, kena servis cooling coil lah. Jangan dulu. Buat langkah prepen dahulu. Pastikan angin cukup. Barulah kita buat step kedua yaitu memastikan sistem oke kah tidak. Oke, sekarang itu saya jawab perkongsian pada hari ini. Ini jangan hiraukan dulu sebab kereta tadi datang kompresor punya magnet pun rosak. Nanti kita buat penggambaran video kedua. So kita sekarang selesaikan dulu yang pertama yaitu kipas prepen sudah oke. Oke, jadi itu saja kita berkongsi saja, bukan pandai, tapi inilah langkah-langkah penjimatan mengenai pasti masalah. Sebelum kita buat aircon, sebelum kita cek itu enjin masalah, kita buat dulu ini langkah awal. Pastikan kipas berfungsi dengan bagus. Oke, itu saja perkongsian pada hari ini. Sekiranya video ini ada manfaatnya, bolehlah subscribe, like ataupun share ataupun komen. Mungkin ada cara lain yang boleh menambah baik sistem memberi idea lah cara-cara mengenai pasti prepen bagus. Kalau saya ada 4 cara dan cara solusinya tadi dah tunjukkan video dia. Jadi itu saranan saya lah. Sekiranya ada cara yang lebih baik daripada saya, boleh komen di ruangan komen. Komenlah yang membina untuk kita sama-sama belajar. Oke, itu saja. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di video lain untuk kita kongsi dan belajar sama-sama. Semoga kita alert dengan penjagaan kereta. Ini saja perkongsian untuk Wigo lah. Wigo 3.0. Oke, Wigo ini ada 3. Dia datang sini 3.0 ada masalah 3 yaitu gearbox, aircon dan juga prepen masalah. Oke, itu saja kita kongsi hari cara-cara mengenai pasti prepen saja. Oke, sekian. Assalamualaikum.